Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا. اللهم اشف مرضانا وجرحانا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Terima kasih pada pengurusi majlis, Tuan Imam, ahli-ahli jawatan kuasa masjid, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya kita ucap syukur kehadrat Allah dengan limpahan nikmat dan kurniaan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala dapat kita sama-sama pada malam ini bagi sesi kuliah jemputan di masjid tuan-tuan yang pertama kali saya datang ni. Alhamdulillah. Pada malam ini kita akan membicarakan satu tajuk berkenaan dengan seorang tokoh Islam yang hebat, itu yang bernama Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Syekhul Islam Ibn Taymiyah ini kita dah dengar selalu ada di antara pro dan kontra dia. Ada orang kata dia ni tak elok, ada orang kata dia ni elok. Dan kitab yang mencerca Ibn Taymiyah itu, dia sampai terlebih dahulu di negara Malaysia ini nak banding dengan kitab Ibn Taymiyah. Kebiasaannya yang mencerca Ibn Taymiyah ini, sama ada dia golongan Syiah ataupun golongan-golongan yang berkepentingan dalam agama, itu golongan-golongan sufi yang beramal dengan tidak ikut nas dan panduan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tajuk kita pada malam ini, Ibn Taymiyah ini penderhaka ataupun seorang pejuang. Saya akan bentangkan kepada tuan-tuan berdasar kepada satu kajian dan satu penolakan kepada sebuah buku yang ditulis oleh Kiai Haji Sirajuddin Abbas yang diambil oleh kita panggil, yang diambil oleh orang-orang yang mencerca Ibn Taymiyah ini, diambil dalil daripada buku ini sebagai panduan dia. Dan adalah beberapa orang asatizah yang mungkin Allah Ta'ala tak bagi dia lagi kefahaman berkenaan dengan Syekhul Islam Ibn Taymiyah ini, dengan dia memfitnah dengan begitu hebat. Syekhul Islam seolah-olah menggambarkan bahawa dia seorang yang memecah belahkan masyarakat. Jadi kita nak bentang hujah pada malam ini supaya tuan-tuan semua dapat menilai sama ada dia itu seorang pembelot, penderhaka ataupun pejuang. Semua ni kajian daripada buku ni tidak dibuat di kedai kopi, tidak dibuat dengan cara sembang-sembang, tetapi berdasar kepada nas dan dalil. Kita hidup atas muka dunia ni, kalau orang beri nas dan dalil pun kita tolak, maka kita tidak nak buat apa lah. Nabi setelah diberi nas dan dalil, tapi orang tolak juga agama itu,
Nabi jawab apa? Wa inna aw iyyakum la'ala hudan aw fi dhalalim. Allah Taala ajar pada Nabi, mungkin mu betul wahai Muhammad, mungkin aku salah. Mungkin aku salah, mungkin mu betul. Nak tahu siapa salah, siapa betul, tunggu mati. Tunggu akhirat baru tahu siapa salah, siapa betul. Semua orang yang difitnah di atas muka dunia ini akan bangkit bersama dengan orang yang dikatakan, dicerca, dimaki di hadapan Allah Ta'ala. Orang yang difitnah, orang yang dicerca dan dimaki hamun itu akan menyebut depan Allah bahawa dia dicerca, difitnah, dimaki hamun. Dia panggil orang yang mencerca dia. Orang yang menfitnah dia dipanggil. Untuk apa? Untuk soal jawab. Untuk soal jawab berhujah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dengan alasan apa kamu kata pada dia? Dengan alasan apa? Manusia akan bagi alasan. Allah Maha mengetahui. Allah tanya dengan alasan itu, bukan mana Tuhan tak tahu. Tuhan tahu. Segala bukti ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sahaja catatan amalan, tetapi kulit kita menjadi bukti apa yang kita buat. Wa qalu lijuludihim lima syahidtum alaina. Allah Ta'ala sebut Al-Quran. Berkata kulit dia. Orang yang kita dengan kulit kita dia tak boleh pisah. Tak ada orang hidup tak ada kulit, tak ada. Dan kulit ini benda yang teramat dijaga, terutamanya orang perempuan. Betul tak? Kulit muka ni letak macam-macam, Fair and Lovely, biji harum manis, biji durian, macam-macam lah. Tak suruh muka licin. Paling dijaga masalah muka ini. Tetapi kulit kita akan bercakap di hadapan Allah, mewakili Allah untuk mendakwa orang yang menjadi milik dia di atas muka dunia. Kulit tu kata, ya Allah, dia ni buat begini, buat begini, buat begini. Jadi pada malam ni saya nak tuan-tuan lapangkan dada tuan-tuan, buang hak taksub tu letak sebelah. Buang hak taksub tak sebelah. Manusia yang taksub kepada satu benda, dia tidak akan berjumpa dengan kebenaran, tidak akan jumpa. Ketaksuban kepada satu perkara adalah penghalang kepada kebenaran. Percaya cakap saya. Kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala melarang kita taksub kepada siapa, hatta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ghulu, melampau terhadap Nabi, Nabi larang. Nabi larang, Nabi tak bagi. Sebagaimana melampaunya golongan Kristian kepada Nabi Isa, sehingga angkat Sayyidina Isa menjadi Tuhan. Nabi Isa menjadi Tuhan. Melampaunya golongan Yahudi mengangkat Uzair menjadi Tuhan. Wa qalatil Yahud Uzair bin Allah, wa qalatil Masih Isa bin Allah. Wa qalatil Yahud, berkata orang Yahudi, Uzair itu wakil bagi Allah, anak kepada Tuhan. Wa qalatil Nasara, berkata orang Nasara, Masih bin Allah, Masih iaitu Nabi Isa itu anak kepada Tuhan. Melampaunya golongan Syiah, sehingga ada Syiah yang melantik Sayyidina Ali itu menjadi Tuhan. Bagaimana Islam bukan duduk dengan ketaksuban yang melampau. Oleh kerana itu kita sebut kisah Ibnu Taimiyah ini supaya tuan-tuan dapat menilai. Kerana ada seorang ustaz yang memfitnah dia ini live dalam Facebook, maka saya rasa bertanggungjawab untuk mempertahankan orang yang difitnah. Orang yang difitnah. Baik. Kita minum air dulu. Minta maaf lah saya cakap kuat sikit, sebab takut tuan-tuan mengantuk. Tu pun nampak nak leno tu. Bismillah. Baik. Siapa tak kenal Ibnu Taimiyah? Seorang tokoh ulama di kalangan keilmuan yang hebat. Syekh Masyhur bin Hasan bin Salman mengatakan bahawa para pemfitnah Syekhul Islam Ibn Taimiyah sangat banyak sekali. Kerana Syekhul Islam adalah seorang yang tegas apabila berbicara, dan hujah yang terang serta nyata dilemparkan, namun mereka tidak dapat membalas dengan baik, lalu mereka
buat satu penganiayaan terhadap Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Biasalah pada masa tu, zaman kita pun, ulama mana yang baik dengan kerajaan, kerajaan akan mirip kepada pandangan ulama itu. Kerana kerajaan ni orang politik. Orang politik ni ada pengikut. Bila ada pengikut, maka dia kena jaga pengikut dia, yang kadang-kadang jaga pengikut ni lebih pada jaga agama ni. Understand? Nak tanya kau Mak Saleh pula lah. Orang politik biasa, pengikut ramai. Jadi kita nak jaga hak ramai ke nak jaga hak agama? Kita nak jaga hak agama, maka itu prinsip Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Sehingga pendapat dia berbeza sikit dengan ulama daripada kerajaan, sehingga dia penjara dan mati dalam penjara. Bukan penjara tu kerana salah, tidak, kerana masalah politik yang berlaku di zaman itu, dan Syekhul Islam Ibn Taymiyah tidak bersama dengan pandangan yang salah yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Dan ulama-ulama hidup cari makan dengan kerajaan ni ulama-ulama ni ada hak cari makan dengan kerajaan. Hak tak berani nak kata benda betul walaupun kerajaan tu salah. Ni bukan cerita zaman sekarang ni, zaman dulu. Tuan-tuan nampak lain macam. Zaman dulu dah, tak berani nak tegur kerajaan, tak berani nak kata pada kerajaan. Maka Syekhul Islam seorang yang berani. Maka ulama yang tak berani kata pada kerajaan itulah, bila Syekhul Islam kata benda betul, dia rasa kedudukan dia, status quo dia panggil dalam bahasa, kedudukan dia tu akan jadi tergugat. Kenapa? Dia duk makan gaji kerajaan, kerajaan duk bagi duit pada dia, maka dia kena senyap. Syekhul Islam dia lawan. Apa yang Syekhul Islam sebut betul. Bila betul, ramai orang ikut. Jadi nak senyapkan dia daripada bercakap, letak dalam penjara. Zaman berlalu, cara sama. Orang duk bercakap benda betul, cakap benda dalil Quran dan hadis, nak senyap daripada dia bercakap, tak boleh. Tak buat macam mana? Tak bagi ceramah. Tak bagi ceramah. Tak boleh nak ceramah. Sedangkan ceramah tu benda betul, bukan salah. Allahu Akbar. Begitulah dunia. Sementara nak sampai kiamat tu, semua orang akan hadapi benda tu. Ustaz, masalah cara ustaz, orang masjid, syaitan dia bijak. Pakcik, syaitan ni tidak kata pergi goda kawan ni begini, nampak tak makan, malah aku balik rumah. Itu bukan sifat syaitan. Sifat manusia begitu. Pergi baik dengan kawan ni, nampak tak boleh makan projek apa, malah lari. Syaitan tidak. Hak jahil, cara jahil syaitan buat. Hak duduk kedai kopi, hak tak pergi masjid, cara kedai kopi. Duduk heret papan dam tu, makin haji makin jahat, makin haji makin jahat. Orang makin haji makin baik. Orang haji Mekah, dia haji dam. Bukan cerita sini ni, Venezuela. Nak kena-kena orang sini. Duduk lagu tu sampai mati. Tu hak bahagian kedai kopi. Hak bahagian minat ni pula. Minat apa? Minat kereta ke? Minat mancing ke? Minat perempuan ke? Minat apa? Syaitan pergi kat tu. Hak minat ibadah pula. Syaitan pergi juga minat ibadah. Bukan main-main. Syaitan kata buatlah, tak apalah. Tak ada masalah. Apa salahnya? Syaitan kata. Duk main gitu daripada muda sampai ketua. Apa salahnya? Apa salahnya? Apa salahnya duduk sini bukan duduk pada dalil. Apa salah buat ustaz kita berzikir begitu, apa salah? Kalau nak main gitu senang, mudah. Saya pun nak tanya tuan-tuan juga. Apa salahnya lepas sembahyang maghrib tadi kita sembahyang sunnah secara berjemaah? Apa salah? Sebab ada orang buat begitu ustaz. Apa salahnya main jemaah pahala banyak ni? Apa salahnya? Nak main apa salahnya boleh sampai ke subuh. Tak habis nak main apa salahnya. Kita tak apa dengar apa salahnya. Kita nak dengar mana dalilnya. Baru tu. Sebab agama yang datang kepada kita dengan dalil. Kalau semua nak cari dalil letih.
Nabi tak makan tom yum, kita makan tom yum. Oh, cerdik tu. Betul. Nabi tak makan tom yum, Nabi tak makan sambal belacan, Nabi tak makan laksa perleh, Nabi tak makan semua. Tapi Nabi ajar cara nak makan. Mu nak makan rimau ke gajah ikut mu. Mana gitu? Boleh faham tu tak apa? Nabi tak pernah ajar kita kalau makan kambing. Sebab tu Nabi tidak ajar makan doa makan kambing. Kalau Nabi ajar doa makan kambing, kita nak makan tempoyak dengan wudu, nak cari doa apa? Allahumma duriyatana wa budunana. Gitu. Nak makan pulut durian. Allahumma pulut tanah wa duriyatana wa tadaqqala nisa kumbalalah wal muslimin wal muslimat, ada hak pening, ada hak penang, gitu. Itu doa awal lantar tu. Dah. Sebab tu Nabi tidak ajar kepada kita doa nak makan kambing. Nabi ajar kepada kita doa nak makan sebab Nabi cerdik. Betul Nabi tak makan tom yum, saya tahu. Semua orang boleh terima. Oh, kalau gitu susah semua nak ikut Nabi, kena naik unta mari masjid. La ilaha illallah. Nabi tidak ajar doa naik unta, Nabi ajar doa naik kenderaan. Nak naik kapal terbang ke, nak naik Ezora ke, Toyota Wish ke, Mercedes Benz ke, baca doa tu lah. Kena baca apa pula? Nawaitu al-Mercedesi rakaat ini, begitu. Susah nak cari doa zaman Nabi, tak ada Mercedes. It's very simple. Cakap masalah tu mudah je nak faham. Bererti Nabi mari ajar kepada kita ini satu perkara yang boleh menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu je. Nabi tak ajar nak pakai baju Melayu ke, nak pakai jubah ke, nak pakai plekat ke, nak pakai baju jubah macam saya ke, macam mana. Nabi tak pernah ajar. Tapi hak Nabi ajar nak pakai baju baca doa ni, masuk kaki kanan kalau pakai seluar, buang ke kaki kiri, nak pakai baju baru doa ni. Nabi ajar. Allahu Akbar. Islam ni cukup cantik, baik. Ada orang kata kepada Syekhul Islam Ibn Taymiyah, yang pertama sekali dia kata Syekhul Islam menghalalkan pembunuhan dengan mengatakan mentafsir ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam bab peperangan, wajib bunuh semua orang yang kufur pada Allah Ta'ala. Sedangkan dijawab dalam kitab Majmu' Fatawa oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah sendiri, bagaimana pendekatan dakwah beliau awal diletakkan berbanding daripada hukuman. Maknanya dia telah fitnah kepada Syekhul Islam. Dia kata telah membawa satu fahaman yang kasar, yang ganas, yang boleh membawa kepada kehancuran, boleh membawa kepada perpecahan. Tunjuk dalil. Mana satu fatwa Ibn Taymiyah yang menyebut begitu? Tidak ada. Kecuali fatwa itu diputar belikkan. Cuma Ibn Taymiyah kata kalau kamu dalam peperangan ada wanita yang menjadi tentera, maka wajib kamu bunuh dia sebab dia lawan kepada kamu. Siapa sahaja yang menjadi lawan dalam peperangan wajib dibunuh. Dalam peperangan tak boleh bunuh wanita, tak boleh bunuh orang-orang agama yang sedang beribadah di rumah-rumah agama mereka, tak boleh bakar rumah mereka, tak boleh meruntuhkan. Itu Islam letak ke garis panduan dalam peperang. Tetapi kawan ni kata Islam perintah semua kena bunuh, termasuklah perempuan. Dia tak faham perkataan Syekhul Islam Taimiyah. Perempuan yang menjadi askar, perempuan yang menjadi askar, perempuan yang menjadi tentera dalam peperangan tersebut, maka perempuan itu kena bunuh sebab dia lawan. Itu tuduhan yang amat jahat kepada Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Baik. Masalah yang pertama, mazhab Ibn Taymiyah dalam masalah menafsirkan ayat-ayat mutasyabihat, tangan Allah, muka Allah, macam mana semua tu,
Ibn Taymiyah fatwakan bahawa Tuhan duduk bersila atas aras. Ni tuduhan dia. Sama dengan duduk fatwa, sama dengan bersilanya Ibn Taymiyah sendiri. Fahaman ini diulangi di mimbar Masjid Umayyah di Damsyik, Syria dan Mesir. Jawapan daripada orang yang tukang jawab. Dia kata tidak tahu daripada sumber mana diambil riwayat Ibn Taymiyah sebut begitu, sehingga kita bertanya-tanya di manakah penulis buku tadi yang tuduh Syekhul Islam Ibn Taymiyah tu, di mana dia ambil, daripada kitab mana. Sampai sekarang tak jumpa, dia kata. Ambil daripada mana? Ibn Taymiyah kata bersila sama dengan saya bersila. Maka kami katakan di sini, Maha suci Allah daripada apa yang difitnahkan. Sesungguhnya Syekhul Islam Ibn Taymiyah sangat jauh daripada tuduhan ini. Mengapa tidak? Beliau sendiri menafsirkan ayat-ayat ini secara jelas dan terang. Allah Ta'ala duduk di arasy. Orang pun kata duduk sama dengan duduk manusia. Dia fikir sama dengan duduk manusia. Allah Ta'ala letak dah satu kunci mangga dalam akidah kita ni. Satu kunci, satu mangga nak suruh kunci hati kita. Apa dia? Laisa kamitslihi syai'. Almarhum Tuan Guru Ni Aziz, mudah dia bagi contoh. Allahumma ghfir lahu. Saya sebut nama dia tu pasal dia mati dah. Allahumma ghfir lahu. Dia kata mudah dia nak faham, tak payah dia kata. Muka kita dengan muka kambing pun lain. Tu sama-sama hak Tuhan buat. Muka kita lain, muka kambing lain, muka kucing lain, muka tangga lain, muka kuala lain, muka surat lain, dan muka Tuhan lagilah lain. Sebab apa? Sebab benda yang dibuat tidak sama dengan pembuat. Roti canai tak serupa dengan tuan roti canai. Kalau roti canai tu serupa dengan tuan dia, habis roti canai dia, kita kekeh tuan lah pula. Sebab sama. Mudah je. Selagi mana manusia tidak boleh buang dalam fikiran membayangkan Tuhan itu seperti makhluk, selagi itulah dia duk takwil benda ni. Tak sudah. Kita kata serah pada Allah makna dia. Cuma Allah Ta'ala bila dia nak bercakap, dia nak bagi tahu kepada manusia, dia kena bercakap dengan bahasa yang manusia faham. Seorang profesor yang mari mengajar di masjid, dia profesor. Dia pun sebutlah dengan bahasa profesor dia. Sebagaimana dia mengajar dalam dewan kuliah universiti, mana orang kampung nak faham? Orang kampung tak akan faham. Tapi dia kena guna bahasa, memperendahkan bahasa dia supaya orang faham apa nak sebut. Baru tujuan apa yang dia nak sebut tu sampai kepada para pendengar. Begitu juga Allah Ta'ala, dia nak sebut benda ni pada orang, pada insan. Nak sebut pada orang bertakwa, orang yang kafir, dan semua ni manusia. Dia kena guna bahasa manusia faham. Itu yang pertama. Hujah yang keduanya, tidak ada seorang sahabat pun tanya Nabi. Bila Nabi kata summastawa al-arsh, Allah Ta'ala istiwa di arsh, tidak ada seorang sahabat angkat tangan Rasulullah, Tuhan tu bersandar macam mana. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, sahabat ni dia bukan jenis kita. Jenis kita tak faham pun. Faham ke? Betul faham ni? Boleh Kalau hati lah, balik rumah bini kata, bang, ustaz mana ceramah suara kuat? Ustaz tu besar macam jin. Dia kata apa bang? Dia sebut apa? Tahu aku berlupa. Itu bukan sahabat tu. Itu belebak orang macam tu. Nah, sahabat tidak. Sahabat dia tak faham. Ni Rasulullah. Tak tunggu Rasulullah tanya, faham ke sahabat? Tak. Dia angkat tangan. Hatta benda yang simple. Rasulullah kata dalam diri kamu ada 360 sendi. Satu sendi, satu sedekah. Apa ni, angkat barang naik atas, tabassum li akhika sedekah. Senyum pada saudara kamu sedekah. Oh, sahabat kata senyum sedekah. Tolong angkat orang naik barang naik atas kenderaan dia sedekah. Tolong buang halangan di tengah jalan sedekah, sedekah, sedekah. Sampai Nabi kata al-budri ahadikum sedekah. Tidur dengan binimu pun sedekah. Nabi kata begitu kepada sahabat. Tidur dengan bini sedekah. Sahabat pun tengok masing-masing. Oh, sedekah juga dia. Apa lain masing-masing sedekah. Seorang angkat tangan, ya Rasulullah.
Rajulun qada syahwatan falahu ajr. Tanya Nabi tak faham. Seorang lelaki yang tak boleh tidur, melainkan dia kena lepaskan nafsu pada isteri dia, tu pun sedekah, boleh pahala. Dia tanya. Orang lain nak tanya mungkin malu. Dia tanya Nabi. Nabi pun jawab senang-senang. Nabi kata, "Ara'aita ya ashabi," cuba mu fikir wahai sahabat. Kalau seorang tu ada isteri tapi dia tidur dengan orang lain, dia tidur dengan orang lain, berzina dengan orang lain, boleh pahala ke boleh dosa? Sahabat kata, apa dosa Rasulullah? Mu tidur dengan bini mu boleh pahala, sedekah. Macam ni, balik ni sedekah. Sedekah duit-duit tak ada sedekah tu. Boleh. Allah, minta maaf lah macam ni. Saya nak bagi tahu pada tuan-tuan, benda yang simple, yang sahabat tak faham, simple je tu. Dia tanya Nabi. Apatah lagi benda melibatkan akidah dan kepercayaan yang kita nak letak dalam jiwa. Lagi sahabat kena tanya. Kenapa sahabat tak tanya? Sebab sahabat, hal Allah Ta'ala tak perlu ditanya, hanya beriman dan angguk saja. Dan kita kena jadi macam sahabat. Marilah kaki ke tangan ke muka ke apa, Allah kita angguk, serah pada dia macam mana. Kan senang tu. Hak nak tanya ni sebab apa? Sebab syaitan suruh tanya. Saya kata dia mari muka pada Tuhan ni, muka macam mu kan? Dok mari fikir Tuhan ni sekejap ada, sekejap tak ada. Ada pun Tuhan ni ada, mustahil tak ada. Ada pun begini. Tok guru pun tanya, faham ke? Anak murid pun tengok. Boleh lah. Last sekali mengaji nak kenal Tuhan, tak jumpa cari Tuhan. Tok anak murid nak tanya banyak-banyak, tok guru pesan, orang yang banyak tanya lemah iman. Tok guru pesan, orang yang banyak tanya lemah iman, dia pun senyap, tak tanya. Takut iman tu lemah. Tok guru pun kata pula, sebenarnya kita dengan Tuhan ni, hak tak kenal Tuhan tu lah dia kenal. Oh, kau bengong. Tak kenal, lepas tu kenal. Lepas tu senyap ke tu, duk senyap. Duk mari sembahyang masjid, duk mari sembahyang jemaah, balik rumah duk buat benda syirik. Pergi jumpa Tok Bama, duk percaya pada hantu, duk jamu hantu, dalam keadaan duk sembahyang jemaah. Sebab apa? Nak tipu syaitan. Tu jawapan dia. Tidak ada nilai di sisi Allah kalau orang tu ada syok pada Allah Ta'ala, walaupun sikit. Baik. Tu satu kita jawab. Hak dia kata, Ibn Taymiyah ini kata Tuhan ini sama, dia panggil menyamakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan makhluk. Baik. Kemudian kita baca lagi sikit. Kemudian dia kata, Syekhul Islam Ibn Taymiyah telah berfatwa sesat. Sesat kat mana pula ni? Dengan mengatakan talak 3 jatuh 1. Talak 3, saya cerai awak talak 3 tapi jatuh 1, macam fatwa di Perlis ni lah. Macam mana pula? Tu kita nak jawab, itu khilaf di kalangan ulama. Baik. Tuan-tuan kena lapang dada sekejap, saya nak sebut khilaf. Khilaf ni sama-sama ada dalil, tapi Perlis mengguna pakai dalil mana hak kuat. Itu pelik. Orang nak pakai mazhab Syafi'i, tak apa, sila. Tetapi bila kita tanya, betul awak nak pakai semua mazhab Syafi'i? Betul? Ni Malaysia ni, bukan Madinah, bukan Mekah ni. Baik, saya nak tanya je. Awak pernah beli air dengan mesin? Pernah? Besok masuk duit? Besok? Awak angkat jual beli dengan siapa? Masuk Syafi'i kena angkat jual beli. Masuk air dalam mesin, jatuh air tu, saya beli. Orang pun tengok, cakap dengan mesin dia ni, kecing manis tinggi boleh jadi ni kata. Nah, oh, dia kata kita dalam keadaan darurat baru boleh kita pakai. Awak faham istilah darurat?
Ada beberapa perkara yang ad-daruriyat. Perkara darurat ni, sampai tahap darurat ni. Itu bukan darurat, bukan. Cuma kita ambil satu benda untuk memudahkan kita. Berbeza dengan ambil dalil yang mudah untuk buat ibadah sambil lewa. Itu beza. Dia kira dah ambil yang mudah-mudah, senang. Dah, itu bukan. Kita ambil dengan mengaji. Memang masalah ibadah Nabi mudahkan. Tidak ada satu benda yang Nabi payahkan masalah ibadah. Percaya cakap saya, tak ada payah. Semua Nabi sebut mudah. Nak zikir, Nabi ajar cara zikir. Tu keluar sehari dua ni dalam TV, zikir bergoyang pula. Zikir menari pula. Hangguk. Orang yang pertahan zikir menari, dia kata apa? Dia kata apa salah zikir menari? Apa? Sama sahabat mula duk zikir, duk bergoyang tubuh itu. Saya nak kata riwayat tersebut riwayat yang lemah. Bukan saya kata lemah, ulama-ulama hadis yang kata lemah. Mana orang kata kita tak pakai ulama? Ulama hadis yang kata lemah. Bukan saya kata, saya baca dalam riwayat dia aja kata lemah. Sepakat kata lemah. Satu. Yang kedua, kalau kita nak sebut bahawa kalau kita berzikir biasalah tuan-tuan, berzikir duk gitu. Kadang-kadang kita zikir seorang lah, duk gerak sikit-sikit. Ni bukan bergerak sikit. Tuan-tuan, ni pusing kalau tuan-tuan buat rasa dua pusingan yang mampu kerah dah. Nah, pening. Tapi buat-buat ni boleh jadi tak pening. Sebab apa? Sebab syaitan duduk sekali dengan dia. Tu jawapan dia. Syaitan duduk rasa zuk. Bila berzikir tu nampak depan. Bila mari satu kita berzikir tu, dia kata biar mari depan kita tu apa yang kita nak bayar. Kalau mari tu hitam, dia kata tu dosa kita banyak. Kalau mari tu putih, tu bersih. Lepas tu dia pun angkat dia sendiri jadi nabi. Dia tu sendiri jadi tok syekh. Dia angkat gitu. Dia ada karamah. Dia pun syok. Bila syok dia ni ada karamah. Lama-lama Tuhan bawa dia. Lama-lama jadi apa? Jadi ayah ping. Orang duduk kerajaan langit, orang duduk kerajaan bumi, duduk atas langit. Duduk atas langit pun makan beras di bumi juga. Ingat ke buat projek mega tanam beras atas langit. Benda sikit lah. Bendanya tidak mahu ambil yang Nabi ajar pada kita. Tu ya benda dia. Boleh pergi pada syirik. Memang boleh pergi pada syirik. Masalah khilaf, masalah yang sama-sama ada dalil, tu masalah khilaf. Tuan-tuan, bila timbul masalah khilaf macam mana buat sahabat pun khilaf di kalangan mereka. Tapi masalah tuan-tuan duduk negeri yang ada pentadbiran agamanya yang begini, suruh buat begini. Dan suruh buat tu bukan seorang, ahli majlis fatwa. Ahli majlis fatwa ni, tuan-tuan sahabat ahli majlis fatwa, dia nak mesyuarat ni 2 minggu lepas mesyuarat 9 jam, berhenti sekejap 2 jam, itu mesyuarat sambung balik. Tanpa 2 hari mesyuarat. Dia bukan duduk kedai kopi tanya, macam mana? Boleh tak? Kedai kopi kita duduk sembang boleh lah. Kedai kopi ni parlimen tak ada speaker. Nak bahas apa pun bahas lah. Tak ada speaker nak halang kita. Tuan kedai kata, nak tambah lagi ya? Boleh. Kurang manis. Kecil manis lah tu. Kurang manis. Majlis fatwa pun mesyuarat. Dia perlih kita nak buat begini. Kita nak buat begini. Berdasar kepada dalil. Dalil itu mai daripada Nabi. Wujudnya khilaf mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi. Walaupun Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik, mazhab Maliki dengan mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i anak murid pada Imam Malik. Tetapi kalau bab makanan, Imam Malik jauh beza dengan Imam Syafi'i. Jauh. Nah, Nabi SAW, kata sahabat kami dilarang Nabi SAW makan benda yang bertaring. Imam Syafi'i kata semua benda bertaring tak boleh makan. Telah. Imam Malik kata bukan semua bertaring tak boleh makan. Tidak. Tetapi makanan yang dimakan oleh binatang bertaring. Contohnya, kalaulah harimau itu duduk tengah makan kijang, kita nak heret kijang tu, tak boleh makan kijang tu, dia kata. Adapun harimau itu boleh makan. Tu cari seekor buat kita. Kita buat kari harimau sekali.
Awak ni, dia kata teruk ustaz boleh makan gitu. Dalil ada, awak nak makan, tak mau makan sudah. Tak usah cakap banyak. Pergi di Sudan, buaya duk gitu, buaya. Kebab buaya. Kata dia orang makan. Dia pakai dalil. Ustaz boleh makan. Boleh tak boleh tu mulalu ke tak makan. Macam mau makan bodu. Ada orang makan bodu tak boleh makan bodu. Ada orang boleh makan poyok tak boleh makan poyok. Hak senang gitu. Mulalu makan. Tak lalu senyap. Apa yo bak makanan ni. Makanan ni paling mudah lah. Hanafi semua udang-udang tak boleh makan dalam laut sebab dia bukan jenis duduk laut buat dia tu. Duduk atas bukit. Semua hak laut tu ikan dia boleh makan. Hak lain semua tak boleh makan. Udang ke sotong ke, tu dia. Kalau bekas kita makan ni, kita isi udang sotong, dia ambil tuan-tuan, dia basuh cuci tu. Tu. Ada seorang syekh saya, orang daripada Turki, dia mazhab Hanafi. Seorang daripada Yaman. Hak ni mazhab Hanafi. Udang besar-besar ni. Pergi bawa tu. Pas Sarawak tu jadi imam tarawih. Duduk Syekh Turki pun tengok, dia kata jauh sikit kan ni, jauh sikit. Udang tu besar-besar. Saya kata mujur tak makan, aku boleh makan. Gauk-gauk pun tak apa. Gauk senang cari, udang dia payah cari ni. Nah, tu dia. Syekh Turki tu dia tolak tepi. Syekh Yaman ni dia pandai cakap syarah sedap. Dia kata entah tak makan udang ni rugi. Udang ni hebat ni, Tuhan cipta begini. Dan entah tak mau makan ni bukan apa, dalil je. Dalil anak boleh makan, dalil entah tak boleh makan. Ni benda sedap, entah pakai dalil anak lah. Dia syarah tu pandai, bawa dia wui tu. Kawan tu ambil udang, ambil ketal. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla, mengucap dulu makan. Takut jadi kafir makan udang. Bau makan sekali letak, sekali dia tarik balik. Habis ke dia? Tak ada kan aku. Tahu dia. Nak beritahu dalil bab makanan, mudahnya nak faham. Itu khilaf. Bermakna benda khilaf, kita boleh duduk dalam masalah khilaf. Cuma masalah sekarang, apabila penguasa sebut gini kena buat, dan kita nak selarikan supaya jadi sama, dan benda hak penguasa sebut tidak bercanggah sikit pun dengan dalil Al-Quran dan Sunnah, tak ada bercanggah. Allah ya Karim. Baik, itu satu benda. Lalu Syekhul Islam dianggap kafir, keluar daripada Islam. Kenapa? Kerana beliau mempertahankan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah daripada serangan sufi, golongan sufi yang melampau, golongan tasawuf yang tak faham apa dia hakikat agama. Saya nak bagi tahu pada tuan-tuan sekalian, tuan-tuan jangan sekali-kali tinggal Quran dan hadis tuan-tuan pergi belajar benda lain. Jangan. Ada orang syok dengan belajar kata-kata manusia. Disebut kata-kata manusia yang indah-indah, dia rasa semangat belajar. Bila sebut Quran, bila sebut hadis, dia tak berapa nak. Ini kena tipu syaitan. Syaitan tipu. Sebab tu saya sebut mana-mana kuliah saya, tidak ada satu pun kitab yang kita nak baca dia kena baca a'udzubillah dulu, kecuali Quran. Nak ngaji kitab tauhid ke, nak ngaji kitab fiqh ke, kitab apa, mengajilah. Tapi tidak ada nak suruh baca a'udzubillah dulu. Tapi bila Quran, idza qara'tal Quran fasta'id billah, bila mu nak baca Quran fasta'id billah, mu kena minta berlindung daripada Allah, minasyaitanir rajim, daripada syaitan. Bererti syaitan adalah musuh yang nyata di Quran. Orang tahu Quran, tahu hadis Nabi, memang syaitan tak suka. Kita duk syok main apa salah kawan tu kata begini, kawan tu kata begini, kawan tu kata begini, kawan tu kata begini. Kita nak hak Nabi kata macam mana? Tak mau belajar, tak mau belajar. Hak Nabi tak mau belajar, hak lain nak belajar. Susah. Dia kata Ibnu Taimiyah fatwakan sufi yang diamalkan oleh umat Islam pada zaman dulu haram. Sekali lagi kita tanya, benarkah sifat Ibnu Taimiyah menyesatkan golongan sufi? Apakah dia salah jika menyatakan sesat suatu yang berhak dikatakan sesat? Wahai orang yang berakal,
Oleh itu kami tegaskan bahawa kaum Sufiyah adalah kaum yang sesat lagi menyesatkan. Mengapa demikian? Syekhul Islam menjawab, mereka adalah kaum ahlul hawa, mengikut hawa nafsu. Beribadah mereka bukan kepada Allah, tapi beribadah mengikut hawa nafsu mereka. Firman Allah, "Wa man adalla mimman ittaba'a hawa bighairi huda min Allah." Yang bermaksud, maka siapakah lagi lebih tersesat daripada orang yang mengikut hawa nafsunya dan tidak mendapat petunjuk daripada Allah. Al-Qasas ayat 50. Baik. Kenapa Ibn Taimiyah sebut gitu? Kau bayang, ada zaman dia orang yang puja kubur. Yang memang betul-betul sesat lah puja kubur. Dia minta keberkatan dengan orang dalam kubur. Orang tu mati dah. Sebab akidah bagi golongan sufi yang sesat ini, mereka akan mengatakan bahawa wali yang mati ini, dia mati, keberkatan dia itu masih hidup. Kerana dia berhujjah dengan ayat Allah, "Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah." Kamu jangan kata orang yang mati dan Allah tu mati, bal ahya, dia hidup di sisi Allah. Dan hidup di sisi Allah itu tidak ada satu pun tafsiran ulama tafsir yang mengatakan bahawa hidup itu sebagaimana hidup atas dunia. Tidak ada. Hidup sebagaimana hidup alam akhirat. Tak sama. Tuan-tuan hidup dalam perut mak tak sama hidup sekarang. Tuan-tuan semua hidup dalam perut mak, perut mama kita dulu. Ingat ke dok buat apa dalam perut tu? Makan belajar kan makan budu. Takut ingat lah. Tak ingat. Mulut pun tak boleh makan lagi. Semua hak mak kita makan tu proses masuk kat tali pusat. Siap duduk dalam perut. Di antara perut mak kita dengan rahim tu ada liputan. Dan mulut tak boleh makan apa, tak boleh hirup apa, tak boleh buat apa, mulut ni senyap. Kalau mulut tu boleh buka, habis orang perut orang perempuan dia makan. Tak mengandung yang awak dia. Tu hidup di alam rahim. Hidup di alam rahim itu tidak sama dengan hidup di alam dunia. Begitu juga dengan alam barzah tak sama. Maka hidup di situ tidak ditafsirkan dengan hidup sebagaimana hari ini. Dia kata tu hadis Nabi. Ada orang kata Nabi rokok dan sujud. Memang ada hadis Nabi. Tetapi kehidupan akhirat tak sama dengan kehidupan di atas muka dunia ni. Kehidupan alam barzah tu jawapan dia. Dia pergilah minta berkat dengan Tok Syekh ni. Dia pun buatlah hari haul lah, hari apalah, macam-macam orang kita dok buat. Ada orang gitu. Hari kematian buat begini, hari begini buat begini, hari begini tuan-tuan. Mudah je tuan-tuan nak buat amal untuk orang mati, senang. Mak ayah kita nak sedekah baca Al-Fatihah ke dia. Dah. Selain pada tu kita nak buat amal ke dia. Ada ke tak benda baik yang mak ayah kita buat atas muka dunia dulu ditunjuk pada kita? Ada. Mak bapak mesti ada buat benda baik dah. Mak ayah kita ni, mak kita contoh dia jenis masak bagi makan ke orang. Ayah kita ni jenis suka beri makan pada orang, belanja orang, ajak orang mari makan di rumah. Suka gitu. Kita pun kata, oh, ayah aku dulu buat benda baik gini, benda baik ni. Aku boleh tiru. Tiru ayah. Buat tu kerana apa? Kerana nampak ayah tu pernah buat benda ni. Kita pun sambung kebaikan. Kita pun dapat, ayah pun dapat. Kan bijak orang menega tu. Kita pun dapat beri makan pada orang. Tapi kita kata, aku buat ni sebab apa? Sebab ayah aku buat gini dulu. Aku tengok, ya Allah, benda ni baik. Ayah kita dapat pahala. Man sanna bil Islam. Siapa-siapa yang buat benda yang boleh sambung pahala dia tu. Orang guna hadis man sanna bil Islam untuk buat benda-benda yang Nabi tak buat. Dia tengok Nabi kata, siapa yang buat benda hak dalam Islam, makna boleh buat. Sanna di situ bukan makna buat benda baru, tidak. Buat benda satu benda yang orang tu buat, yang dia mati, pahala itu tidak mati bersama dengan dia. Dalam ilmu wadai ni nak terang bahasa sikit biar faham tuan-tuan semua. Sin dengan nun ni biasanya kalau disambung, sin dengan nun membawa makna berterusan, benda tu tak putus. Contoh sinatun, la ta'khudhuhu sinatun, huruf sin huruf nun. Sinatun ni makna mengantuk. Ngantuk ni dia tak putus selagi tak tidur. Mula-mula dia mari merah mata, lepas tu dia mari kelip-kelip sekali, lepas tu dia mari break sekali. Bukan tuan-tuan ni cerita ni,
Venezuela tu. Tak ada mana dah. Lagi tak tidur, lagi tu mengantuk. Sin dengan nun pada perkataan sinatun. Sin dengan nun pada perkataan sin nun. Sin nun makna gigi. Sin nun ni dia mesti gigi yang penuh, baru dia panggil sin nun. Gigi ni 16 atas, 16 bawah. Bila kita senyum nampak penuh, orang panggil sin nun. Sin dan nun. Boleh faham tu? Kalau jarang-jarang tu orang panggil rongok kon, dia panggil gitu. Dia panggil sin nun. Tahu macam baik. Lepas tu urut sin urut nun pada perkataan sanatun. Sanatun makna tahun. Tahun juga dia tak putus lagi, tak kiamat. Dia mari tahun 2018, 2019, 2020, 2000 sampai tak kiamat, benda tak putus. Sunnatun pada perkataan sunnah, itu benda yang Nabi buat, sahabat tiru, tabi'in tiru, benda tu tak putus sampai kepada kita. Sebab tu dia panggil sunnah. Boleh faham ni? Tu sing campur dengan nun. Banyak lagi. Ada ya campur dengan fa, ada nun campur dengan fa, ada lam campur dengan mim. Baca hal tu sampai ke subuh tak habis. Dia panggil ilmu wadai. Meletakkan perkataan. Kerana kesambungan huruf dalam bahasa Arab ni membawa makna yang hebat. Sebab tu man sanna, siapa yang buat kebaikan, yang kebaikan itu tidak mati bersama dengan dia. Maknanya dia mati, kebaikan dia ada. Kita nak buat kebaikan untuk mak ayah kita buat gitu. Tak payah panggil tok lebay, tak payah panggil tok imam, tak payah apa, tak payah. Kita buat sendiri. Masalahnya syaitan duk mari. Syaitan kata mu tak berkat, mu banyak dosa, mu pergi suruh orang berkat sikit, tutup imam, tutup guru. Syaitan kata. Kita pun kata munasabah juga. Bila syaitan bisik mu banyak dosa, kita tak rasa bahawa ya Allah aku berdosa, nak bertaubat dengan Allah. Tak rasa gitu. Syaitan kata mu kena swastakan agama ini pada orang lain. Dia pergi suruh orang lain, suruh orang lain. Dia sendiri duduk relax. Tak apa, ustaz tu berkat tu. Tuan-tuan, ada ke tak kalau orang upah nak buat amal ibadah ni, orang pergi upah mak rempik tepi jalan? Ada tak? Ada. Awak bagi mana ni? Saya pergi kengak, minum ketum. Dah. Mari sini jap, wah. Saya nak upah awak ni baca Quran, ayah saya boleh? Boleh. Kita tak bagi dia baca Quran apa-apa. Ni nak tengok jalan pun tak nampak semua baca Quran. Kita pergi masjid, imam, ayah saya mati kemarin, suruh imam baca Quran sikit. Sebab apa kita jumpa tu imam tak jumpa mak rempik? Sebab akidah kita kata tu imam lebih berkat. Mana ada berkat pada diri manusia? Berkat pada Allah. Fatabarakallah. Allah Ta'ala yang maha berkat. Tabarakallah. Tabarak ini hanya pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana ada manusia berkat? Benda yang berkat ni Allah kena sebut berkat. Mekah berkat, Hajarul Aswad berkat, Maqam Ibrahim berkat, Baitul Maqdis berkat, Masjidil Haram berkat. Ambil berkat ustaz sikit. Berkat apa? Aku ketuk busuk sama ngomong ya. Nak berkat lagi mana? Tak ada. Doktor ustaz dia jadi karamah. Dia jadi karamah tu dia senyap seorang-seorang dia jadi beramal ikut Nabi. Jadi apa tak bagi tahu kau orang? Ni orang beramal nak pada keramat. Tu masalah. Dia jadi sungguh dia kata. Apa? Keramat dia. Kita kata begitu tak, kita kata. Patutnya kita tanya, amalan apa awak buat ni, doa awak mustajab. Dia kata, "Bah, saya baca doa ni, nak Nabi ajar gini." Kita pun balik baca. Sama tak dengan dia? Sama, kecuali diri Nabi yang berkat. Jangan samakan tutup lebay, tutup imam, tuan-tuan guru dengan Nabi. Tidak, mereka sama dari sudut ilmu yang Nabi wariskan. Diri tak sama. Nabi ada berkat sebab Allah Ta'ala beri pada dia. Sebab tu berapa ramai orang tak faham masalah berkat ni. Mereka duk puja selipar Nabi, duk gantung selipar Nabi, duk buat selipar Nabi kata-kata. Berapa selipar ni lah naik bersama dengan Isra' Mi'raj, naik bersama Allah, berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu dia.
Lalu selipar ni lah yang lapik kaki Nabi semasa hijrah. Hebat kawan ni ceramah ni, menangi habis orang. Lalu selipar ni lah, capal inilah yang naik bersama dengan Rasulullah. Nabi Musa lagi Allah suruh buang capal ni. Maka capal ini Allah Ta'ala tak suruh Nabi buang, naik bersama Nabi. Maka capal ini, selipar ini lebih mulia daripada ibu bapa kata. Tu ya Nabi. Orang. Bapa ni capal ini hebat. Ambillah berkat dengan benda tu, letak di rumah, kantung dinding, letak atas siling mana, letak dalam kereta. Dengan kepercayaan. Tuan-tuan teruk benda teruk. Mana ada benda tu zaman Nabi? Dia kata sahabat tu ambil hak Nabi, rambut Nabi. Betul sahabat ambil rambut Nabi, sahabat pernah minum darah Nabi. Betul ada cerita. Tapi itu memang hak Nabi. Sekarang ni saya nak tanya, betul ke itu hak Nabi? Tapak kaki Nabi dia mau umai buat pameran, benar? Pameran di Selangor saya 7. Pameran di Kelantan saya 12. Hak ada di Turki tu saya 8. Hak mana satu hak betul? Orang nak pergi tengok, tiket RM5. Oh, Faedah mata ayak mau pergi tengok lah ni apa Kedah. Lalu start nak pergi tengok. Saya akan Nabi tengok tapak kaki Nabi tu menangis. Pandai sungguh syaitan ni, pandai sungguh. Tengok orang mari masjid hak sunnah Nabi, hak Nabi sebut hadis. Duk tengok orang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia betul macam. Lewat Zuhur ni. Dia tak mari. Duk tengok orang mari masjid. Dia tak rasa pun menangis nak mari masjid dah. Tengok syaitan dia bawa kita, pandai dia. Bagi tengoklah kain tutup apa ni makam Nabi, duk pamer situ kain macam-macam lah. Hak Nabi semua. Ada hak Nabi, ada hak dia ambil di mana tak tahu lah, rambut. Ada seorang ustaz tu bawa rambut Nabi mai dekat kuliah ni, letak dalam Mekah, tudung gitu. Siap-siap dia suruh orang kampung semua bawa ayat. Tak ayat dalam botol tu. Dia nak celup dengan janggut Nabi. Orang kampung bakal bawa janggut Nabi. Oh, hak Nabi siapa tak sayang? Balik peluk botol air peluk. Sayang hak Nabi. Kita tanya ustaz tu, mau ambil mana? Dia kata ni syekh ni bagi. Syekh tu ambil mana? Ambil pada orang ni, orang ni. Lepas tu tak boleh nak sebut benda tu mai pada Nabi lah. Syekh dia kata apa? Syekh pada syekh tu mimpi, dia kata. Mimpi pula. Mimpi masa tidur Nabi mai. Lepas tu Nabi bagi, ambillah rambutku. Esok dia sedar tengok ada rambut di tangan dia. Allah teruk. Tak tahu rambut apa, bulu apa pun kita tak tahu. Tangan dia. Nabi kata, kalau mu bangun tidur, mu kena basuh tangan kamu dulu. Kerana kamu tak tahu tangan kamu tidur di mana. Tengok Sahih Bukhari lah. Mu tak tahu tangan kamu tidur di mana, kena basuh tangan dulu. Dia bangun pagi esok tengok rambut ada. Hak Nabi bagi, clear. Habis tu kampung nak minum air. Tuan-tuan boleh suka tak? Agama ni bukan kartun. Agama ini bukan lawak jenaka. Tapi benda ni memang betul berlaku sungguh. Peramli kata ini bukan cobaan. Ini betul-betul. Cobaan bukan. Betul-betul ni. Allah ya Tuhanku. Ada satu kisah satu lagi. Memang betul sendiri. Bawa mari air. Keruh air keruh, warna-warna coklat sikit. Dia bagi saya, dia kata, Ustaz, ni saya beli air ni RM50. Dalam botol kecil RM50. Saya tengok air apa ni? Air asam Jawa ke Tongkat Ali kan, saya nak beli juga. Dia kata tak, dia kata seorang ustaz tu main. Dia kata air ni air celupan anai-anai yang makan Quran. Quran Kota Baru dulu, banjir banyak atau Quran banyak tau. Dia letak satu tong, dia letak anak-anak. Dalam tu anak-anak itu makan Quran, dia pun letak anak-anak itu, sarang anak-anak dalam tangki besar, dia tapih keluar anak-anak itu, dia jual air itu. Dia panggil air anak-anak celupan Quran. Orang kampung beli. Kampung tak kira, ambil berkat ya. Ni saya nak bagi tahu hak berkat ni.
Baca Quran malah nak ambil berkat Quran malah baca. Dia boleh makan tak Ustaz? Boleh minum tak? Saya pun bagi tahu dia, saya kata pakcik, ni air dia bagi tahu. Saya nak anak-anak itu kita buat papri. Sebab anak-anak itu yang makan. Ni baru celupan air dia tak berberkat. Oh gitu kau Ustaz. Dia faham, dia berbuat. Dia kena jawab gitu je. Tak payah macam Hamka, Profesor Hamka kan. Dia banyak cerita Hamka ni. Cerita yang kadang-kadang saya nak suka baca. Dia berjalan dengan Tok Sami dua orang. Dia naik kereta api pergi dengan Sami buta. Dia bercakap, awak mai daripada mana? Saya mai daripada sini. Awak bila tahu bila jadi Sami begini-begini. Dia cakap termasuklah bab agama dalam tu. Tok Sami kata bahawa Islam ni dia kufur dengan nikmat Allah dan dia ubah ciptaan Allah. Mereka kata kenapa? Nah, mugi sunat tu sunat. Potong Angry Bird tu lah. Tu ubah ciptaan Allah dia kata. Sepatutnya tak ubah gitu je. Kalau kamu betul-betul menghargai apa yang Allah Ta'ala bagi. Hamka senyum. Lalu seorang bawa pisang. Dia ambil, dia makan. Saya satu, awak satu. Sami tu pun nak buang kulit. Jangan. Awak tidak menghargai nikmat Allah. Makan dengan kulit-kulit tu. Tunduk. 1-0. Bercakap lagi begini sampai nak turun kereta api. Sebelum nak turun, nak sampai stesen tu, dia kata satu lagi orang Islam, dia kata. Kenapa? Oh, dia kata dia boleh haramkan daging khinzir, sedangkan daging khinzir itu sedap. Saya tahu, saya makan. Awak makan daging lembu je, awak tak tahu sedap. Saya makan daging khinzir, saya tahu sedap macam mana. Kenapa awak tak mau makan? Sebab sedap. Hamka senyum juga. Nak turun tangga kereta api, Hamka gosok belakang dia. Dia kata, balik king salam bini ke rumah. Bini di rumah king salam. Sami kata, saya mana kahwin. Awak tak tahu kahwin ni sedap, dia kata. Kalau awak tahu, awak kahwin macam saya juga. Lah sekali pergi ke begitu. Nak beritahu orang ni kadang-kadang kita jawab dengan begitu. Tak perlu jawab banyak-banyak. Dia nak ambil keberkatan sebab salah. Ini yang dilarang oleh Ibn Taymiyah. Mana salahnya betul? Ibn Taymiyah kata keberkatan itu ada pada diri kamu bila kamu minta Allah. Ikut sunnah Nabi, ikut Quran, maka berkat. Dan memerlukan keberkatan untuk hidup di atas muka dunia ini. Rahmat Allah, keberkatan daripada Allah. Minta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Seterusnya, sikit lagi. 3 minit lagi. Cara zikir. Ada sebahagian diajak oleh Syekh dengan tarekat-tarekat tertentu, dengan zikir-zikir tertentu. Ibn Taymiyah memfatwakan semuanya haram. Bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah. Itu fitnah dia. Jawapan dia kata heran dengan penulis ini. Dia kata heran. Kenapa? Alangkah beraninya berdusta di atas syariat yang mulia ini. Alangkah beraninya mendusta di atas syariat yang mulia ini, sedangkan Ibn Taymiyah sendiri dan anak-anak muridnya diajar supaya berzikir dengan apa yang disebut oleh Nabi SAW. Baik, zikir. Ibn Taymiyah dia tak bagi zikir yang Nabi tak ajar. Memang betul. Walaupun nampak macam agama. Contoh zikir. Allah. Ada Allah. Hu. Gitu. Macam hambak kambing bunyi. Ataupun zikir-zikir yang kita tak tahu mana dalil dia. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca hak Nabi, tuan-tuan tak nak baca hak bukan tuan-tuan hak Nabi. Banyak sangat zikir Nabi ajar. Betul? Banyak sangat. Orang yang baca benda yang Nabi tak ajar ni kerana apa? Kerana dia tak baca apa yang Nabi ajar. Saya cakap saya. Kalau dia baca benda yang Nabi ajar, ringkas, padat, dia tak mahu dah benda yang bukan diajar oleh Nabi SAW. Allah, salah ke zikir Allah. Kita ambil sini lah, afdalul zikr, Nabi kata la ilaha illallah.
Seafdal zikir la ilaha illallah. Kata Nabi kata pula, kalimatani khafifatani fil lisan, saqilatani fil mizan. Dua perkataan, ringan di mulut, berat atas timbangan esok di hari akhirat. Apa dia? Disayangi oleh Allah perkataan tersebut. Subhanallah bihamdi, subhanallah azim. Nak sebut banyak mana? Sebutlah banyak mana pun sambil masak, subhanallah bihamdi, subhanallah azim, subhanallah bihamdi, subhanallah azim, subhanallah bihamdi, subhanallah azim. Tu Nabi ajar. Ni dak perempuan dak masak kan. Nyanyi. Oh, kalau bak menyanyi cepat. Sungguh. Bak menyanyi cepat. Bak tengok cerita Hindustan dulu. 4 kali dah tengok cerita Bobby. Ajkil tere mere pyar hai katarte hai jahan pelal. Ya, nak gitu goyang. Payah duk sengit gitu. Nampak ni? Dulu Piramli cerita Mujalapuk 6 kali khatam. Quran duk tak tu? Quran duk wama duk gitu. Sampai mati duk gitu. Quran ni adalah seafdal zikir. Orang yang nak ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala baca Quran, yang menjadi penawar kepada segala penyakit. Tak rasa Quran ni hebat, tak rasa. Tak rasa sikit pun Quran ni hebat. Dah tak hidup dengan Quran, dah hidup dengan benda lain. Betul, baca Quran bila bagi memberkati majlis kita. Majlis mempersilakan ustaz sekalian untuk bacaan Quran. Akhirnya nak ambil berkat gitu ya. Ustaz pun baca lah Quran, lagu. Kita duk cakap mana projek okey. Allah Ta'ala kata, "Idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu." Bila dengar baca Al-Quran, fastami'u lah. Bila orang baca Quran pada kamu, dibacakan Al-Quran ini, fastami'u lah, kamu kena dengar dan kamu kena diam. Barulah la'allakum turhamu. Syarat untuk kamu rahmati, dirahmati dengan Al-Quran, dengar dan diam. Ni dah. Itu. Pasal Al-Quran di masjid. Oh, satu kampung dengar. Apa? Orang kampung ni duduk balah dengan bini, ni duduk balah dengan anak, ni duduk ni. Masing-masing tidak ada keperluan untuk pasang sebab tak ada orang nak dengar. Siapa nak dengar? Mungkin kita je nak dengar. Kita pasang senyap-senyap kita seorang dalam telefon kita, tak apa. Tu yang Datuk Mufti tak bagi pasal Quran. Dia pun kata pula Datuk Mufti ni Quran pun tak bagi pasang. Agama apa tak tahu. Ni sebab dia. Biar tahu dalil sikit, jangan pandai kata je. Orang kampung ni, orang kampung lain saya sebut ni, minta maaf. Kita bergerak di atas dalil. Hatta dalam kereta kita, dalam kereta. Baik. Kita pun pasang Quran. Pesan anak-anak isteri diam semua, kita dengar Quran. Isteri suka dengar Quran. Suami suka dengar dandut. Suami bawa kereta, mata duduk gitu. Pasal Quran ni mengantuk. Nak pergi mana? Nak ke Jitra. Sampai kot dia. Dah sampai sempadan. Suami kata dah lah yang. Pesan danduk pula, jauh lagi nak pergi ni. Abang mengantuk ni. Dia bawa pasang dengan suami segar, terlajak sampai Penang. Nampak ni? Tu dia Quran. Tapi kalau kita pasal Quran adalah kereta sebab nak ambil berkat, tapi kita tak dengar, salah. Nak ambil berkat dengan Al-Quran, mesti dengar Al-Quran. Bukan mesti pasang tak saja. Dalam kedai, dalam mall, dalam apa, pasang saja dengar tak. Masuk kedai dengar Quran. Tuan kedai tak reti baca Quran. Kadang-kadang tu tak reti duk pasang tu. Pasang ayat apa? Ayat Ruqyah. Masuk hantu lari. Hantu tak lari dah. Ada wakil dah dalam kedai tu. Tuan kedai tu lah hantunya. Hak paling besar sekali. Nak lari macam mana hantu? Wakil ada dah. Hantu tak payah mari tak apa. Apa guna sebenarnya Quran, fungsi Al-Quran kepada kita ni apa guna? Kenapa dok amal zikir-zikir hak Nabi SAW tidak ajar kepada kita? Kenapa tidak ambil benda yang betul nas Al-Quran dan hadis Nabi SAW? Tapi bila orang bercakap gini, pelik ustaz tu, pelik ustaz ni. Dia kata dia pelik. Dia kata ustaz pelik. Dia tak mengaji, bila ustaz bagi tahu tak pelik. Bila orang bagi tahu ni dalil dia, oh rasa pelik. Rasa tak pernah dengar. Rasa tak pernah dengar, rasa pelik tu mari di mana? Oh takut aku rasa macam tak yakin dengan ustaz ni. Kita tanya ustaz lain.
Kita tanya orang yang betul-betul yakin. Dalam negeri boleh nak tu yakin majlis fatwa, mufti, kita tanya dia tu. Kita tanya, betul ke tak apa yang kita sebut ni tuan-tuan? Sebab orang sekarang malas beramal tapi nak ambil keberkatan sahaja. Hak ni hak berlaku hari ni. Gitu. Nak ambil berkat. Baiklah, nak embuh Al-Quran dalam air. Apa tak embuh sendiri? Apa kita tak baca sendiri? Embuh di dalam air, kita kata. Saya tak kerti baca ustaz. Tak apalah tak kerti baca, kita tolong baca. Embuh dalam air. Nah, tolong baca, embuh dalam air. Sebab apa? Awak tak kerti baca. Ataupun baca kali pertama tu ustaz tolong baca. Lepas tu kita bagi amalan dia. Awak baca ni, baca ni, baca ni, baca ni, baca ni. Okey, clear. Ni kita dah anak nak puasa buat air sikit ustaz. Anak nak puasa nak temu duga ustaz, nak gitu ustaz, nak ni ustaz, dia relax okok dan hit pun. Tuh, ikhlas dia. Dah duk relax, kita nak buat apa-apa, tak ada masalah bagi dia. Kita nak balik pada Allah macam mana kalau kita duk harap-harap pada orang? Macam mana? Kita rasa kita tak keramat, kita rasa kita tak hebat. Sedangkan masalah kita, sedangkan Nabi kata kalau mu ada masalah apa, mu ambil air semayang, fa ahsal wudu. Mu elokkan ambil air semayang kamu, wuduk kamu itu, mu semayang 2 rakaat minta dengan Allah. Allah tak nak bagi apa yang hamba dia minta. Kenapa tak rasa keramat kita? Malaikat kita minta. Lepas tu awak terus doa pada saya duk doa dah. Tak apa yang tu, tak ada masalah. Ataupun hari ni saya nak jamu semua orang makan hari ni. Sebab apa? Sebab saya ada hajat yang besar, saya rasa nak buat kebajikan hari ni. Saya nak jamu orang makan semua. Malaikat kita minta dengan Allah. Kita tawassul dengan amal baik kita, ya Allah, aku beri makan pada orang tadi. Inilah amal baik aku, ya Allah. Kalau aku buat tu ikhlas kerana tolonglah selesai masalah aku ni. Tuhan Nabi ajar. Dah. Duk rasa orang tak apa. Ustaz tu dah minta dah. Dia tu berkat orang duk minta ada semua jadi. Dia duk relax gitu. Tunggu berkat sampai. Dia ingat Tuhan tu mak bapak dia ingat gitu ni. Dia ingat Tuhan tu pak menakan dia ke macam mana? Allahu Akbar. Jauh dengan Allah Ta'ala, jauh. Itulah yang boleh saya sampai pada malam ini. Berbagai tuduhan yang dilemparkan. Jelas apabila Ibnu Taimiyah melawan benda-benda ini, dia dituduh sebagai penderhaka dan sebagainya. Oleh kerana ada orang yang tidak mahu mengikut sunnah Nabi SAW sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Untuk akhirnya tuan-tuan, kita beramallah dengan agama ini dengan cara yang baik, dengan cara yang betul. Dan saya minta supaya tuan-tuan semua mengajilah. Saya pun kena mengaji, tuan-tuan pun kena mengaji. Tuan-tuan bayanglah kita duduk atas muka dunia ni dah 60 tahun kita duduk semayang, tapi kita tak pernah rasa kelazatan ibadah kita dengan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa apa? Tapi kalau hal dunia makanan ni, dia berkata, oi roti canai situ jadi sedap. Tak beli lagi. Air liur ni cucu sedap. Jadi roti canai pun jadi pelayan Thailand. Licin dahi. Tu nak cakap kuat-kuat bini ada. Apa-apa nanti. Call. Call. Dah pergi relax duduk sampai hak dahi licin, kening pun duduk begitu. Maskara pula tep mata duduk gitu. Dia nak minum air gapo habis. Boleh habis tu kan. Duduk gini, Allah salli ala. Rumah tak ada gitu. Di rumah tak ada. Di rumah, oi, makan nasi ke? Rumah, bini. Makan nasi cepat-cepat lah, kita nak tidur, nak simpan-simpan lah ni, dapur ni. Lambat orang tua ni. Orang tua panggil. Nampak ni? Ada panggil hoi-hoi begitu. Waktu abe. Boleh kata lah. Tu pulak gigi penuh. Hak rumah pulak gigi letak dalam almari. Makan nasi pak begitu. Air liur 5 kilo. Nak cakap kuat-kuat dah boleh tak? Tu dia. Dah.
Dia pergi sana lah, dia tak pergi lah sini. Tu saya kata, bak dunia tu kita rasa, ya Allah, besar dunia. Terasa. Tapi bak akhirat, bak solat kita yang akan ditanya depan Allah Ta'ala. Tiba-tiba tak ikut cara Nabi SAW. Dia ikut cara tak tahu, belajar di mana tak tahu. Bila kita belajar macam ni, tiba-tiba orang mai ajar begini, dalil begini, kita kena ikut dalil. Jangan kita tanya, orang dulu-dulu masuk neraka semua, semaya tak terima. Tuan-tuan, orang dulu-dulu dia tahu setakat mana dia tahu. Tuhan bukan zalim macam kita. Kita zalim menghukum dia. Allah Ta'ala tahu keikhlasan dia. Orang yang tak pernah semaya, seorang perempuan yang jahat, Tuhan boleh masuk di syurga kerana beri minum anjing. Kena faham, rahmat Allah Ta'ala tu luas. Jangan kita faham lah, masuk neraka semua orang dulu kalau ikut ustaz tu. Jangan. Kita bukan puspakom kepada akidah orang. Tidak. Jangan jadi puspakom. Boleh faham tu? Ni kafir ke Islam? Ni kafir ke jangan. Allah Ta'ala yang suka, kecuali nyata depan mata kita. Dengan solat kita tak rasa kemanisan. Solat inna solat tanha anil fahsya'i wal munkar. Semayang ni boleh cegah perkara fahsyak, perkara munkar. Kita tak rasa apa semayang. Assalamualaikum, relax. Berapa umur? 60 tahun, 70 tahun. Nak mati esok lusa. Malaikat duk tengok siapa dulu. Hari-hari duk tengok. Saya cukup-cukup takut. Sebab apa? Zaman lah ni orang muda-muda mati dulu. Orang tua dia makan ubat apa payah mati ni. Bagi formula kita, ubat apa yang tuan-tuan makan payah mati. Orang muda-muda duk mati 24, ada mati 25, 30. Takut kita. Allahu Akbar. Cuba kita fikir, ibadah yang kita tak mengaji, kita duk buat tanpa kita belajar. Di mana kita nak sangkut depan Allah Subhanahu Wa Taala? Nak sangkut di mana amalan itu? Nak sangkut pada Nabi, Nabi pun tak ajar. Nak sangkut di mana? Bekah nak letak pada bekah apa seakhirat? Rugi kita rugi. InsyaAllah dah kita pakat mengaji ramai-ramai, insyaAllah. Kita pakat bersih hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pakat iltizam supaya lawan syaitan ke lawan betul-betul. Bukan lawan main-main. Syaitan ni kita lahir tu, Nabi kata syaitan duduk dengan kita dah diri ni. Pejabat besar dia duduk sini ni. Syaitan ni. Pejabat besar duduk sini. Saya akan hurai bab syaitan ni bulan depan. Di Masjid Kok Mak lah. Kok Mak. Situ. Saya akan hurai bab syaitan ni. Kalau nak pergi dengar boleh pergi. Apa dia syaitan duk tipu kita selama ni? Banyak mana ada syaitan duk tipu ni? Banyak. Dia keluar, kita keluar perut mak kita tu, dia duduk sini. Malaikat duduk tepi je. Lahu ma'aqibatu min bayni yadayhi min khalfi. Malaikat duduk sebelah kiri, belah kanan, depan, belakang. Malaikat tak boleh masuk dekat. Tak boleh masuk dalam jiwa kita, tak boleh. Tapi syaitan dia duduk sini. Kita kena minta 3 dengan Allah untuk jauh daripada syaitan. Kul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. 3. Kul, katakanlah, a'udzu bi rabbin nas, aku minta berlindung Rabbin nas, dengan Tuhan yang mentadbir manusia, membuat manusia. Rabbin nas, malikin nas, raja kepada manusia. Ilahin nas, yang berkuasa buat siang malam semua ni untuk manusia. Minta apa? Min syarril waswasil khannas, mintanya al-waswas, ragu-ragu, al-khannas, putus harapan dengan Allah Ta'ala. Putus harapan. Manusia hidup dengan putus harapan ini. Manusia yang paling low class. Kerana syaitan tak putus harapan buat kita. Allahu Akbar. Duk perang dengan syaitan lah saya dulu. Kita takut kita duduk dalam guni dia lah, takut tu. Allahu Akbar. Pakat berubah, insyaAllah, mudah-mudahan dirahmati Allah. Sekadar itulah untuk malam ni. Tuan-tuan pun lapar, saya pun lapar dah. Wallahu a'lam. Jadi sebarang soalan boleh tanya, insyaAllah. Soalan yang berdasar kepada apa yang saya mengajar ini. Kalau tak faham boleh tanya. InsyaAllah kita buka pada soalan-soalan. Siapa nak tanya? Allahu Akbar. Saya ada baca satu posting yang ditulis oleh seorang yang mengaku dirinya belajar Yusri Bandar, bahawa di Saudi ada satu amalan yang dipanggil sebagai Majlis Azhar, yang mana amalan ini dilakukan oleh keluarga yang
ada kematian di keluarga, majlis bagi makan kepada ahli keluarga. Betulkah amalan ini apabila dilakukan oleh Arab Saudi maka ini bertepatan dengan Al-Quran dan Sunnah? Baik. Soalan yang ditanya kepada saya itu tulisan yang kita tersebar dalam media ni, ada seorang yang sebut, yang panggil orang mari di rumah lepas daripada kematian, kita panggil tahlil, berlaku di zaman Nabi ataupun sahabat ataupun di zaman salafus salih, ataupun zaman tu tak berlaku tapi ada kenduri arwah ni ataupun majlis azza' ni diadakan oleh syekh-syekh di Madinah. Adakah boleh menjadi dalil? Dan benda tu betul ke nas daripada dalam kitab? Dia buat mari sekali dengan kitab kitab karangan Al-Imam Syafi'i. Betul ke benda tu? Memang ada tulisan yang ditulis oleh seorang pelajar tu. Baik. Orang muda tanya ni sebab apa? Sebab dia duk main WhatsApp, duk main Facebook pakcik. Kita tak main WhatsApp, main Facebook, main cucu lah. Dia tak ada nak baca benda-benda tu. Jadi orang muda tanya ni, kita jawab. Baik. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah, apa yang saya nak sebut di sini, saya baca tulisan dia tu, terjemahan dia tu tidak lengkap. Dia ambil mari terjemah kitab tu, terjemahan yang salah. Dan dia buat mari dalil bahawa ada majlis makan. Saya tak nafi, adalah kita kata majlis makan, tapi itu bukan agama. Apa yang dibuat oleh Arab itu bukan agama. Kena beza di antara perbuatan Arab dan agama. Nabi mari mencegah jahiliyah yang dibuat oleh Arab yang bertentangan dengan agama. Baik. Dia buat marilah dalil lah kitab apa pun, kitab-kitab ni. Saya nak jawab dengan senang. Zaman Nabi ni agak-agak ada orang mati ke tak? Jawablah hatilah. Ada ramai. Ada ke tak zaman Nabi buat macam kita ni, pakat-pakat gila, tuan rumah panggil mari nak ringankan azab begini buat. Oi, kalau satu tempat jangan-jangan 3 hari ada, 7 hari ada, 40 hari pun ada. Kenapa 3 hari? Kenapa 3 kena buat? Kenapa 7? Mesti ada akidah dia. Mesti ada akidah. Dan benda tu berlaku dak zaman Nabi? Tak berlaku. Nabi suruh kita, sama-sama kita jiran-jiran ni tolong beri makanan kepada keluarga si mati kerana dia dalam keadaan yang lapar, dalam keadaan sedih. Kita pun beri makan ke dia. Baru betul. Nabi ajar seorang keluarga meninggal, kawan ni kata aku mulai karilah, aku buat nasi lah, pergi hantar pada dia. Sebab apa? Dia tengah sedih. Tapi tidak ada zaman Nabi, mati seorang, mari ya, rumah saya apa, kita ada majlis sikit. Dia kata di Madinah tu ada buat benda tu. Saya tak tahu di Madinah mana ada buat benda ni. Kalau ada pun ini bukan agama. Kalau ada pun ini bukan agama. Dah hujah orang Arab buat itu agama, salah. Orang kita tak faham kadang-kadang Arab ni lagu tapi dia kata nasyid. Saya selalu cerita zaman saya sekolah dulu, saya solo nasyid. Kita duk nasyid lagu Arab ni. Balik pengetua, dia kata tak sedap lagu ni. Dia kata saya baru balik, dia bukan guru agama, dia guru geografi tapi dia pengetua. Dia kata entah boleh tak nyanyi lagu ni? Dia pun pasal lagu tu golek Arab tu, suruh aku nyanyi. Kata ya Allah, sudah bahasa pula bahasa ami, bahasa pasar. Ustazah yang duk dengar tu dia kata menentang. Oh, ustazah dia kata, ustazah pun tak faham bahasa Arab tu. Kena panggil orang lain, tulis pula, tulis. Nyanyilah saya gitu. Nyanyi. Hakim ada 3-4 orang duk dengar suara. Hakim hak bahagian seni kata tu dia tengok saya, dia kata budak ni menyanyi menentang apa? Aku tak faham, dia kata. Tapi oleh kerana benda tu kita alunkan dengan baik, dapat juara. Solo terbaik walaupun hakim tu tak faham. Sebab dia bunyi macam agama. Mari ustaz Mesir seorang, fasik, dia kata fasik ni lagu ni. Sudah dia kata aku fasik pula. Kita mana tahu, kita mana nyanyi ya. Macam nak cerita ni juga. Kira-kira orang Madinah buat tu satu agama. Tidak.
Agama ini benda yang disandarkan. Al-Islam huwal Islam. Min haisu jawharu, min haisu muqawimatu, min haisu masadiru. Al-Islam wa ma fil Quran wa fi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Dr. Yusuf Qaradawi. Islam adalah Islam. Benda yang diambil daripadanya, ambil dalil daripadanya, ambil hukum daripadanya, disandar kepada Quran dan hadis Nabi, baru Islam. Lain benda tidak ada. Kematian melambok-lambok di zaman Nabi tak pernah berlaku apa yang kita buat ni. Tiba-tiba mari kawan ni tulis, benda ni orang Madinah buat, saya benda tu betul. Tidak sama sekali. Kena jaga. Orang yang agama memesong ke agama, dia memakan bakaran api neraka Allah dalam mulut dia. Tak baik. Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar. Kerana apa? Kerana istarau bi ayatillahi thamanan qalila. Kerana dia menjual agama Allah dengan sedikit. Jaga baik-baik. Orang yang mengaji, pergi mengaji di luar ke di mana, balik nak buat apa? Waliyunziru qaumahum idza raja'u. Balik beritahu kepada kaum orang kampung, hak ni tak boleh buat cik, hak ni boleh buat cik, hak ni boleh buat, hak ni tak boleh buat. Tiba-tiba balik kampung, orang kampung kata tak payah duk ubah kami nak buat begini. Dia pun senyap. Kalau buat bergaduh orang kampung, dosa tak dia? Dosa. Sebab dia tak ubah benda yang asli daripada agama ni. Dah kitab dia mengaji balik berkontena tu buat apa? Bakar saja. Tak ada guna. Sebab dia telah menggadaikan apa yang dia mengaji. Jangan jadi ulama Yahudi, jangan. Teruk kita, Allah Ta'ala murka teruk. Kerana orang Yahudi ni, dia lawan Nabi, orang percaya pada dia sebab dia ada kitab, dia orang agama. Mari seorang orang musyrik Mekah, mau nak tanya apa? Saya nak tanya begini, awak nak tanya ni macam mana? Saya nak suruh saya jawab macam mana? Saya akan bagi dalil mengikut kemahuan awak. Mana sabar? Kita akan bagi dalil mengikut kemahuan dia. Sedangkan nak bagi dalil ni kena ikut garis panduan Al-Quran dan Sunnah Nabi, bukan ikut orang tu. Setuju macam mana pun orang tu pada perkara maksiat, kita nak kata setuju. Tak setuju macam mana pun orang tu pada perkara taat, kita nak kata benda tu tak boleh. Tak boleh. Kita jual agama Allah dengan untung dunia yang sedikit. Haram masuk neraka Allah, jangan main-main. Haram masuk surga Allah, jangan main-main. Allahu Akbar. Masuk neraka mencuri, merampok, tuan-tuan, ada lagi peluang. Kalau tak nak masuk surga, tapi masuk kerana ubah agama, masuk kerana ubah agama dan masuk kerana memesongkan agama, kekal dalam neraka sampai bila-bila. Jadi kita takut kalau exhaust motor pun kita tak tahan, nak tapi neraka. Kita kena exhaust motor pun, aduh, ada tak orang kena exhaust motor, Allah sedapnya exhaust ni, ya Allah, gitu. Ada orang gila pun reti panas exhaust motor tu bawa exhaust motor ni bakaran api neraka Allah. Man fassara al-Quran bil-ra'yi, siapa hak bertafsir Al-Quran ini ikut kepala otak dia, bukan ikut agama dan nas, dia telah menyediakan tempat dalam neraka Allah. Begitu juga dengan orang yang mendustai Nabi, mengkaliba alayya muta'ammidan. Siapa yang mendustai Nabi, Nabi tak kata, dia kata. Nabi tak sebut, dia sebut. Tiba-tiba dia klaim benda ni agama, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Faham benda tu? Dia telah menempah seat untuk dia dalam neraka. Menempah seat macam mana? Nak pergi Kuala Lumpur, tuan duduk mata ayak ni lagi, pedal mata ayak ni, tapi seat ada dah dalam kapal terbang, tunggu masa nak boarding je. Menempah seat dalam neraka makna apa? Tuan dah tahu muka dunia ni, seat ada neraka dah, tunggu mati, kiamat nak sumat neraka. Itu makna dia. Allahu Akbar, astagfirullah, astagfirullah wa atubu ilaih. Satu lagi soalan kalau ada nak tanya, sila. Ya. Macam hari ni makna kata satu kematian, macam makna kata seorang-seorang meninggal tu dia ada satu fikir untuk nak ke bumi. Sembahyang, apa sekali mata, dia letak apa contoh 1,500 ke 2,000. Ya. Fikir untuk nak ke bumi orang yang telah mati. Macam mana? Baik. Bila seorang mati, fardul kifayah. Orang hidup wajiblah untuk mengemumikan orang mati tersebut. Orang yang ada harta, kalau orang mati itu susah, dia kena bagi harta dia supaya meringankan beban orang si mati. Bukan dengan buat package gitu, tidak. Bukan. Walaupun package itu untuk menguruskan jenazah, bagaimana dengan orang tak boleh bayar package tersebut?
orang miskin. Jadi tu hidup pun susah, mati pun susah. Dah dengar tak perkataan tu lah. Jadi macam orang Cina jadi agama buta, dia nak mati dia telah siapkan duit berpuluh-puluh ribu untuk dia mati. Adakah kita nak jadi gitu? Sedangkan kita ada orang yang jiran yang boleh urus. Cuma ulama berselisih pendapat sikit berkenaan dengan orang nak gali kubur tu, upah ataupun tidak dia. Ada kata upah sebab zaman dulu, zaman negara Arab, batu-batu nak cangkul tu menggunakan tenaga yang kuat untuk cangkul tu. Sekarang ni tak payah dah, ambil beho tu, bom gitu, tanam dengan daripada beho tu dalam tu. Dah tak susah dah. Jadi saya rasa tak perlu duit sebenarnya benda tu. Perlu ummatan wahidah, umat yang satu untuk menguruskan benda ni. Melainkan orang tu, orang yang ada duit, yang mana dia nak urus semua sekali, tak apa. Tapi kalau orang tu tak ada duit, nak buat macam mana? Kalau kita letakkan package, masjid letakkan package dengan siap kursi, dengan talqinnya, dengan apa, siap semua sekali, 2,200. Dia pun tengok bil 2,200. Dalam tu ada duit BRIM 500, orang tak ambil lagi. Kan 1,000 dah sekarang, 1,000 dah. 1,000. Sama kerajaan baru ni, alhamdulillah, 1,000. Tengok duit 1,000, harga 2,200. Lepas tu, siapa nak urus mayat tu? Semua bakat, orang masjid kata, kami tak berurus. Sebab apa? Tak cukup duit. Sebagaimana yang berlaku kat sinilah di negeri luar tu dah, sampai seorang tu lambat ke bumi. Sebab apa lambat ke bumi? Sebab tak cukup duit nak bayar. Adakah kita nak dengar benda begitu? Jangan. Lalu semua orang dalam kampung tu wajib menguruskan jenazah itu, hatta menyembahyangkan dia tanpa upah. Sini tak ada sembahyang upah ni. Belah-belah kampung saya ada lagi sembahyang dia bagi upah. Zaman-zaman saya duduk dulu mengaji pondok gitu, lambatnya orang mati. Hujung-hujung bulan kita ada duit lah. Nampak orang mati, boleh gula sekilo, boleh duit RM5. Sembahyang pun niat lain. Usalli majiti majita, sembahyang orang mati pilih RM5. Allahu Akbar. Ada 4 kali takbir RM4, salam 50 sen. Assalamualaikum RM5. Hak kaya RM10. Nah, adakah perlu bagi upah? Tak perlu. Dah kita nak sedekah bagi pihak si mati, bukan sedekah masa tu, sedekah masa lain. Masa tu bukan masa untuk sedekah pada si mati. Tidak. Sedekah pada masa lain. Nak sedekah pada masa lain, bukan hari tu. Kalau sedekah hari tu jadi budaya. Siapa orang susah tak bagi duit rasa malu, bagi juga. Bila bagi, tak lepas ambil tak? Duit siapa tak mahu. Macam duit perempuan, jangan main. Kalau perempuan lagi nak tanya umur 18, mau nak nikah dah awal? Nak. Hal 80. Pak mak mau nak nikah? Boleh lagi. Suara tak ada dah, tapi menikah boleh lagi. Nampak ni? Jadi kena faham dah bahawa benda tu memang kewajipan orang kampung dan tak perlu diupah apa pun sebenarnya. Tak perlu diupah apa. Cuma hak gali kubur tu kalau tanah kerah, tu je. Wallahu a'lam. Kita buka 2 soalan saja sebab masa boleh lewat, perut boleh lapar. Jumpa lagi insya-Allah di masa-masa akan datang. Minta maaf banyak-banyak, terasa hati ke, terasa hidung ke, terasa mulut ke, terasa kepala ke, minta maaf. Banyak-banyak kata-kata dah, maaf je lah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.